Maka bila dibantu oleh ulama-ulama perubatan ataupun pakar-pakar perubatan ini, barulah ulama-ulama mutaakhirin hari ini mengeluarkan fatwa rokok adalah haram. Fatwa dia boleh berubah, tuan-tuan. Kita tak boleh pakai fatwa zaman Tok Nadok tahun-tahun 70-an, 80-an, 60-an. Fatwa dia boleh berubah, dia bukan Quran. Hak tak berubah ni Quran. Hukum solat wajib tu sampai kiamat. Tak ada siapa boleh ubah hukum itu, sebab dia termaktub dalam Quran. Arak itu haram, innamal khamru wal maisir. Arak, judi itu haram, dia akan haram sampai kiamat. Tidak ada siapa boleh ubah hukum itu. Rokok tak ada dalam Quran, dadah tak ada dalam Quran. Dia hukum ijtihad ulama. Maka ijtihad ataupun fatwa dia akan boleh berubah mengikut masa dan tempat. Kena apa dulu kata boleh ni tak boleh, fatwa kan macam tu. Imam Syafi'i di Iraq dia kata lain, dia pergi Mesir dia kata lain. Ubah fatwa dia, zaman dia dah ubah fatwa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perbincangan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ini kita guna kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram dalam Islam, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita sambung muka surat 252. Dua minggu lepas kita dah masuk mengenai perniagaan, galakkan perniagaan dalam Islam daripada Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi malam ni kita akan tengok pula perniagaan yang diharamkan. Maknanya kita walaupun digalakkan berniaga, kita nak kena jaga supaya tidak terlibat dengan perniagaan yang diharamkan oleh agama. Nak tahu diharam atau tidak, kena ngaji. Penyelesaian dia ialah belajar ilmu agama. Itulah penyelesaian kepada kejahilan. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, perniagaan yang diharamkan. Adapun Islam tidak mengharamkan perniagaan antara sesiapapun kecuali perniagaan itu berunsurkan kezaliman. Ada unsur kezaliman, atau ada unsur penipuan, atau ada unsur penindasan. Kezaliman, penindasan lebih kuat. Atau mengandungi perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam. Kalau ada yang ada unsur kezaliman, ada unsur penipuan, ada unsur penindasan, ada unsur perkara-perkara yang kita nak jual beli itu benda-benda yang diharam dalam syariat,
maka perniagaan itu akan diharamkan oleh agama. Bila haram niaga, kita dapat keuntungan. Kita dapat keuntungan daripada perniagaan tadi, hukum dia haram. Bila hukum dia haram, kita akan makan dan dia akan jadi darah daging. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati. Tengok dia buat contoh perniagaan arak, confirm tak boleh. Perniagaan arak tak boleh, ganja tak boleh, patung-patung tak boleh. Kita sebut dalam bab patung dulu dah. Atau apa-apa yang diharamkan dalam Islam memakannya. Bila Islam mengharamkan makan, maka dia haram jual. Ma haruma akluhu haruma bai'uh ataupun thamanuh. Apa-apa yang diharamkan makan, maka diharamkan kita jual. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, walau bagaimanapun kita tak boleh sekadar baca hadis kita faham sendiri. Macam biasa, kita perlukan kepada ulama. Sebab Nabi dah sebut al-ulama warathatul anbiya. Ulama ialah pewaris kepada Nabi. Nabi itu dah tak ada, dah wafat lama. Dia tinggalkan pewaris dia. Pewaris dia ialah ulama. Waris bukan waris harta, waris ilmu. Hanya ulama yang mewarisi ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu pun tak banyaklah, seorang sikit. Hak ni 1/2, hak ni 1/4, yang ni 1/8, tak sama ilmu ulama pun. Ulama ni lebih hebat, yang ni kurang sikit. Dia tak sama mewarisi tu, tapi dia waris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia dapat 1/8 waris juga, tapi tak banyak nak banding hak 1/2. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, jadi ulama-ulama kerja dia yang pertama cari dalam Quran. Dah tak jumpa, dia akan cari dalam hadis. Hanya ulama yang kenal Quran dan ulama yang kenal hadis. Dah tak ada, dia akan guna kaedah fiqh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kaedah usul fiqh, kaedah fiqh dia akan digunakan. Dan kaedah-kaedah ini pun berasaskan daripada Quran dan hadis juga. Dia bukan ekor sendiri, dia berasaskan juga kepada Quran dan hadis. Macam mana dia nak istinbat, macam mana dia nak keluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Itulah kerja ulama dulu, kini, selamanya. Orang Bali kata apa? Yesterday, now and forever. Lupa, lama tak sebut. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Jadi bila haram makan, haram juga. Contoh daging babi haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Kan sebut dalam surah Al-Ma'idah. Diharamkan bagi kamu bangkai. Maka bangkai kita tak boleh jual. Bangkai itu haram makan. Bila haram makan, haram jual. Lembu kita kena langgar dengan lori ke, kambing kita kena langgar dengan mak rempik ke. Mak rempik mati, kambing pun mati kok. Tu Cik Sing. Dua-dua mati. Dua-dua tu sama tarah. Mak rempik tu. Bung langgar, kambing kita mati. Kambing gemuk elok. Hari tu kok mana keluar kandang. Tidak biasa payah keluar kandang. Keluar hari tu jengkering tu. Tarik bedah, bukan bedah, lapah pergi jual. Bangkai lah tu bukan bangkai hak busuk siapa nak beli, orang baru busuk orang lari dah. Bangkai baru kan, baru mati. Pergi kita lapah pergi jual. Tanya okey, dia buat lama dah. Lawakan lah. Tayang seekor lembu berapa ribu orang? 5,000. Oh sayang. Matilah pula, orang tak nampak. Lapar. Esok pasal besar. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tak boleh bangkai, tak boleh. Bila haram maka haram juga. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, wa anna Allah ar-rasul harrama al-maitah, harrama al-khamra wal-maitah wal-ansar. Allah dan Rasul mengharamkan arak, mengharamkan bangkai, mengharamkan daging babi, al-khinzir, dan juga mengharamkan al-ansar, berhala. Berhala tu tak akan, tapi haram juga berhala untuk disembah oleh orang. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian,
Jadi kalau ada benda yang haram makan, maka haram jual. Tapi taklah semua. Taklah semua. Ada benda yang haram makan, tapi dia ada manfaat lain. Di segi jual beli dia tengok pula. Yang pertama di segi haram ke halal, yang kedua di segi dia ada manfaat ke tidak. Di segi makan tak boleh, tapi manfaat. Kucing boleh makan kucing. Makan kucing, astagfirullahalazim. Cik nasib betul cik, betul dia. Kucing mu makan. Sila anggur je. Kucing yang tak boleh makan haram. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Lepas tu nak jual boleh tak? Saya sebut dah tadi kan, haram makan, haram jual. Bila kucing tu haram makan, boleh jual ke tak? Boleh beli ke tak? Jeng. Sudah tu kata. Kita terpaksa kena lihat kepada pendapat-pendapat ulama. Kita ni tak reti. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kucing Nabi sebut naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thamanal kalb wasinnaw. Nabi menegah kita mengambil harga. Ini jual beli tak boleh anjing dan juga kucing. Sinnau. Bila Nabi tegah tak boleh lah. Hadis tu tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dua adalah, yang pertama anjing. Anjing tu tidak dalam mazhab, tiga mazhab jumhur ulama, Syafi'i, Maliki, Hambali, anjing memang tak boleh jual beli lah tuan-tuan. Jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali, anjing tak boleh jual beli. Dulu kita belajar mengenai belah anjing boleh ke tak. Belah anjing ni tak boleh kecuali yang pertama untuk jaga rumah, jaga tanaman, jaga binatang, berburu. Untuk belah untuk itu. Tak apa, boleh. Kalau bukan untuk itu, kita dah sebut dulu, siapa belah anjing bukan kerana hak tiga tu, dia punya pahala dia akan gugur setiap hari qiratani, 2 qirat. 2 qirat ini sebesar gunung Uhud. 2 gunung Uhud pahala dia gugur. Dan pahala dia ada apa banyak? Mi solat fardu je, solat sunat tak buat, mi puasa fardu je, puasa sunat tak buat, baca Quran pun tak, pahala dia apa banyak? Takut jadi negatif. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, nak tolak tak dapat, negatif balik. Itu bahagian belah, tapi jual beli tak boleh. Kita nak beli kerana nak jaga rumah kita ke, kita nak beli anjing untuk dia nak jaga tanaman kita ke, jaga binatang kita ke, nak beli untuk berburu ke, beli tak boleh, jual tak boleh. Sebab khusus Nabi sebut dah tak boleh jual beli, tak boleh kita makan harga dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak tu tiga mazhab memang tak boleh jual beli anjing. Dalam mazhab Hanafi dia kata harus. Tuan-tuan dan muslimat, kalau ada manfaat, contoh nak berburu tadilah, jadi dia ada mazhab. Sebab tu kita bila baca hadis saja jangan faham lagi. Kita tak boleh faham lagi. Kita kena rujuk kepada pendapat ulama mazhab. Kucing ulama sebut kalau ikut pada hadis memang tak boleh lah. Tapi ulama membahagikan pula kalau kucing itu kucing liar tak boleh. Kucing liar tak boleh. Yang kalau kucing jinak, kucing yang kita nak bela kerana nak berhibur, nak main-main dengan dia, nak sonok-sonok dengan dia, boleh. Siapa cakap Cik Nasib? Siapa cakap? Ulama. Sebab itulah kita nak pada ulama, kita tak erti. Dan tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab tu kita nak menghormati ulama, ilmu mereka. Dengan ilmu mereka lah kita boleh mengambil manfaat hukum halal haram ni. Kena respect dengan mereka. Matal alim matal alam. Mati seorang ulama kira mati dunia. Seorang bukan 10. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati begitu. Jadi dia ada pecah-pecah dia. Begitu. Baik. Jual tahi ayam dia, tahi ayam tak boleh.
Pakai teka ke ada dalil. Dalam Islam kita tidak boleh menjaga benda najis. Benda tahi ayam tu najis. Kita belah yang banyak ni, ribu-ribu ekor, berpuluh-puluh relung uban, buat tanah buat uban tu. Banyak tahi ayam. Depa dok mai beli tahi ayam kita tu nak buat baju. Nah, tuan-tuan dan muslimat, di segi hukum memang tak boleh. Tak boleh jual. Wa hadza mazhabuna. Bila Imam Nawawi sebut haram jual najis, wa hadza mazhabuna, inilah mazhab kita, memang jengkreng tu. Tak boleh. Tuan-tuan, dah jual najis sebab dia najis. Cuma ulama-ulama datang selepas daripada itu. Makna sampai kurun abad yang ke-9 Hijrah. Lama masa dengan Nawawi. Nah, datang ulama-ulama lepas kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ar-Ramli dan banyak lagi Imam Mahalli dan sebagainya, dan banyak ulama-ulama mutaakhirin mereka bahas nak buat macam mana ni. Dah tak boleh jual, takkan nak buang benda tu. Jadi rugilah pula. Nah, depa bahas balik. Ini nama dia ulama. Nah, dia tidak terhenti setakat Imam Nawawi, dia akan terus berkembang fiqh ini sampai ke hujung dunia. Tetap ada ulama yang akan berijtihad. Macam mana nak selesai masalah benda najis ni tak boleh jual beli. Jadi rugilah pula buang saja gitu. Nah, maka bincang-bincang tak apalah. Untuk selesai masalah buat gini, kira upah. Kita belah ya. Kita jaga ya. Dan najis dia pun bilik kita kira upah. Jadi kita bagi pada dia najis ayam, dia upah kita jaga najis tu sudah. Faham? Banyak najis lembu. Bukan jual beli. Jual beli lain. Jual beli, saya beli tahi ayam ni dengan harga sekilo, berapa sekilo? 180. Sekilo RM5 contoh. Kalau saya jual tahi ayam sekilo, hak tu jual beli. Yang ni kita mengambil upah menjaganya. Dan kita bukan jual beli, kita kira upah. Jadi kita ambil upah, saya nak ambil upah yang ni sekilo nak ambil upah RM5. Nampak ulama nak buat jalan keluar. Itulah nama dia ulama. Bukan ular dalam semak. Ulama dia sentiasa mencari jalan untuk memudahkan orang. Yang jadi masalah, manusia awam tak nak ikut kata ulama tu. Payah. Jenis kepala payah. Kepala masam. Gelama masam sudah agak makan. Kepala masam jengkring tu. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu kaedah. Kaedah nak selesai masalah, ulama-ulama kita ada kaedah-kaedah itu. Nah, teruskan belajar. Kita akan jumpa kaedah-kaedah yang seterusnya. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita sambung bacaan. Itu kalau hak memakannya, membuatnya. Kalau buat pun haram, jual pun haram. Buat berhala tu haram. Kita buat bentuk berhala, buat ni lembu ke, buat apa lah untuk disembah orang, maka hukum buat tu haram. Bila hukum buat tu haram, maka menjual pun adalah haram. Nah, buat patung, buatlah patung apapun, patung yang penuh-penuh. Buat patung apa dia, kijang penuh. Buat patung kuda penuh. Buat patung unta penuh. Tu buat patung tu adalah haram, maka menjual juga adalah haram. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jual rokok boleh, jual rokok kena dah. Jual rokok boleh tak? Jual rokok tak boleh. Boleh kok, mana pun haram. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ulama dulu mereka tidak ada ilmu perubatan belum maju, tuan-tuan. Maka ulama jadi khilaf hukum rokok itu. Adakah makruh, adakah harus, adakah haram, dia jadi khilaf. Ulama mutaakhirin hari ini sudah tidak khilaf lagi dah. Sebab mereka dibantu oleh pakar-pakar perubatan yang hebat-hebat, yang pakar lah. Mereka ada data orang hak mati kerana rokok ni banyak mana, apa kesan dia rokok ni kepada jantung, kepada paru-paru. Mereka ada data. Maka bila dibantu oleh ulama-ulama perubatan ataupun pakar-pakar perubatan ini, barulah ulama-ulama mutaakhirin hari ini mengeluarkan fatwa
rokok adalah haram. Fatwa dia boleh berubah, tuan-tuan. Kita tak boleh pakai fatwa zaman Tok Nadok tahun-tahun 70-an, 80-an, 60-an. Fatwa dia boleh berubah, dia bukan Quran. Hak tak berubah ni Quran. Hukum solat wajib tu sampai kiamat. Tak ada siapa boleh ubah hukum itu, sebab dia termaktub dalam Quran. Arak itu haram, innamal khamru wal maisir. Arak, judi itu haram, dia akan haram sampai kiamat. Tidak ada siapa boleh ubah hukum itu. Rokok tak ada dalam Quran. Dadah tak ada dalam Quran. Dia hukum ijtihad ulama. Maka ijtihad ataupun fatwa dia akan boleh berubah mengikut masa dan tempat. Nah, kena apa dulu kata boleh ni tak boleh, fatwa macam tu. Imam Syafi'i di Iraq dia kata lain, dia pergi Mesir dia kata lain. Ubah fatwa dia. Zaman dia dah ubah fatwa dia. Tuan-tuan. Nah, sebab tu dalam bab fatwa, tuan-tuan tak boleh kata dulu ulama kata boleh, dulu lain, sekarang tu iklan apa dulu? Dulu lain, sekarang lain. Nah, yang tak boleh ubah hak termaktub dalam Quran memang tak boleh. Zina haram sampai kiamat haram. Mencuri itu haram sampai kiamat dia haram. Riba itu haram sampai kiamat dia haram. Dia tak boleh ubah, itu hukum mutlak. Fatwa dia akan ubah mengikut masa dan tempat. Mungkin 10 tahun lagi rokok berubah fatwa jadi harus pula. Sebab apa? Dia punya bahan-bahan dalaman dia sudah tidak mudarat lagi dah. Boleh hisap dah. Dia akan berubah jadi harus balik. Jangan takut, tunggulah rokok difatwakan harus, hisap mula. Jangan takut. Sebab dia akan boleh berubah ikut tempat dan masa. Tengok keadaan lah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ulama-ulama berfatwa bila rokok itu haram, maka menjualnya adalah haram. Bila menjualnya adalah haram, maka pendapatan kita juga haram. Tetapi ulama-ulama ni dia ada cara. Dia kata kalau kita jenis jual rokok tu, contoh kedai kita memang kedai rokok lah, maknanya kalau kita berhenti terus tu teruk lah kita ni. Nak bayar hutang bank lah, kita nak ambil duit mana? Sebab pendapatan kita hanya rokok. Maka ulama kata buatlah secara peringkat-peringkat. Sikit-sikit kita masukkan barang runcit ganti rokok, sikit-sikit kita ambillah setahun, 2 tahun. Last sekali kita tukar terus dengan jadi kedai runcit jual barang-barang saja. Dia boleh ambil tadarruj, peringkat-peringkat. Macam kita kerja di bank riba lah, bank yang tidak mengamalkan perbankan Islam. Kita terlibat secara direct dengan dokumen-dokumen itu, kita terlibat direct, maka kita tak boleh kerja sebenarnya. Tapi kalau kita berhenti terus, kita nak makan apa? Kita nak bayar kereta kita dengan apa? Kita nak bagi anak bini kita makan duit mana? Kita kerja tu yang ada. Maka ulama suruh kita pelan-pelan cari kerja lain. Jangan tinggal lagi, dah dapat kerja lain baru tinggal. Tu ulama punya cantik nasihat. Dia punya tip-tip nak bagi kita selamat atas dunia. Bila kita selamat atas dunia, kita selamat akhirat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati macam gitu. Okey. Atau memanfaatkannya adalah haram dan berdosa. Maka keuntungan atau hasil perniagaan ini juga adalah haram. Bila dia haram jual, maka keuntungan juga adalah haram. Dan daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, hanya api neraka sahaja yang sesuai menjadi tempatnya. Ini bukan kata-kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia memetik daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan minuman yang haram, maka daging tu tak layak masuk syurga, dia layak masuk neraka je. Nabi sebut, profesor dia terus masuk, dia tak kata itu hadis. Dia ambil hadis, dia masuk dalam kitab dia tak sebut kata hadis, tapi itu adalah hadis. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka kenapakah kita tak boleh makan makanan haram? Tuan-tuan buka kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pergi pada bab perut. Dia akan bincang bab perut, apa faedah dunia untuk perut, apa faedah akhirat untuk perut, dan dia kata macam mana cara kita nak bersyukur dengan nikmat perut. Bersyukur dengan nikmat perut ialah kita jangan makan makanan haram ataupun syubhah. Syubhah ni tak pasti halal ke haram.
Dan kenapa kita tak boleh makan makanan haram ataupun syubhah? Yang pertama dia kata sebab kita akan masuk neraka. Buat hadis ni. Nah, man kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Satu kesan makan makanan haram. Selain itu, orang-orang yang menjalankan perniagaan ini tidak akan mendapat syafaat di hari akhirat. Akhirat dia tidak dapat syafaat. Itu yang kedua. Bahaya makan makanan haram. Yang tiga tak sebut sini, Syekh Qadir sebut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Qadir Al-Mandili dia ambil bahan dia kitab tu daripada kitab Arba'in fi Usuluddin Imam Ghazali. Dia ringkaskan saja. Nah, maka kata-kata hak ada dalam Penawar Bagi Hati sebenarnya merujuk kepada kitab Arba'in fi Usuluddin Imam Al-Ghazali. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tiga benda ni. Yang pertama kena masuk neraka, yang kedua tak dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga amal ibadah kita tak terima, solat saja, puasa saja, baca Quran saja. Nak ke gitu? Sebab tu bab makan minum ni jagalah. Nah, sehingga Nabi sebut summa zakara rajul ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i wa qala ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah. Nabi sebut seorang lelaki yang musafir jauh. Nabi cerita rambut dia kusut masai, tubuh dia berdebu dengan padang pasir Arab macam tu lah. Nabi sebut orang musafir. Orang musafir salah satu kategori manusia yang Allah tidak ada dinding dengan dia doa tu. Allah tak tolak, Allah terima tu. Musafir, orang puasa dan juga orang yang dizalimi. Tiga kategori ini doa dengan Allah tidak ada dinding. Tapi Nabi ambil satu orang musafir hak doa tak ada dinding ni. Dia doa ya Rab ya Rab. Nabi kata wa mat'amuhu haramun, makanan dia haram, wa mashrabuhu haramun, minuman dia haram, wa malbasuhu haramun, pakaian dia pun haram, curi hak orang. Wa ghuzziya bil haram, dan dia diberi makan oleh pak dia daripada duit haram, duit rasuah, beli makan, bagi makan anak tu nanti berdoa tak jadi. Fa anna yustajabulah, macam mana Allah nak terima doa dia, kata Nabi. Sedangkan musafir tu tidak ada dinding. Tapi kalau dia musafir pun, dia puasa pun, dia dizalimi pun, tapi kalau makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, diberi makan benda haram, Allah tak terima doa juga. Bahaya bila Allah tak terima doa ni. Tak menjadi. Nah, tak menjadi. Bila kita minta selamat, tak selamat. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, minta selamat, aksiden juga. Sebab apa? Doa tak makbul. Sebab tu bab makan ni kena jaga lah tuan-tuan. Saya dulu masa saya cip dah di hari sekolah rendah. Satu hari saya pergi rumah kakak saya. Jadi dia nak buat bubur kacang. Nak kan buat kacang. Biasa saya pergi cari ni apa dia, daun pandan. Aku pergi ambil orang ni. Budak ni, tengok malah aku budak. Jiran pula. Tak minta pun ambil itu. Jika kakak saya masak lah bubur kacang, nanti petang abang saya balik pukul 4.30, dia kerja pejabat. Dia balik tanya, ni daun pandan ambil mana? Sebab dia tahu dia tak tanam daun pandan, dan dia tak beli pun. Dia kata Hasan Basri ambil. Dia tak makan. Dia tak makan tu. Bubur kacang tu dia tak makan. Aku yang makan. Tak apalah, aku budak lagi. Tengok, nak cerita jaga je dia makanan. Sebab apa? Sebab bahaya. Amalan tak diterima, doa tak diterima, masuk neraka lagi, berat. Bab makan minum tolong jaga sungguh-sungguh lah. Nak masuk dalam perut, nak jadi darah daging, tolong jaga sungguh-sungguh. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Seterusnya, tidak salah bagi sesiapa yang menjual emas atau sutera. Emas tu haram bagi lelaki pakai, emas perhiasan lah. Sutera pun haram bagi lelaki pakai. Tapi kita tak haram jual. Sebab bukan kita nak bagi sebab dia haram untuk lelaki saja yang beli itu. Walaupun lelaki, kita beli emas
Untuk bini kita pakai boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh kita pakai tu tak boleh. Kita beli tu boleh. Beli tu boleh. Yang tak boleh pakai. Nah, jadi kita beli bagi pada isteri kita, anak perempuan kita, adik perempuan kita, mak kita, tak apa, tak ada hak tu boleh. Nah, walaupun dia haram untuk lelaki, tapi lelaki boleh membeli, yang dia tak boleh memakai saja. Kerana kedua-duanya boleh dipakai oleh kaum wanita, hanya lelaki yang tak boleh. Baik, sekiranya dia menjual barang-barang yang harus, mana dia kedai dia okeylah. Kedai dia nak niaga benda-benda yang tidak haram, benda harus, benda boleh, benda halal saja. Dan boleh diniagakan menurut hukum syarak. Peniaga itu mesti menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang dilarang. Tolong hak niaga, tolong dengar betul-betul nah. Okey, dia niaga, okey dah, dia niaga tu gula, dia niaga tu beras, okey, semua tu halal. Dia niaga tu ayam, kambing, lembu, semua halal. Tapi dia ada benda lagi kena jaga. Tengok dia kata. Jangan melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam agama, supaya apabila dibangkitkan di akhirat nanti dia tidak tergolong dalam kalangan penderhaka. Penderhaka ni asi lah, harap kata asi, penderhaka yang tempat mereka di dalam api neraka jahanam. Orang Islam yang melakukan dosa besar, dia masuk neraka jahanam. Neraka lain orang Islam tak masuk, hak masuk semua geng kafir. Yahudi ada neraka dia, Yahudi Nasrani. Nah, dia ada Majusi ada neraka dia. Tapi orang Islam yang buat dosa besar, dia akan masuk neraka jahanam sahaja, dia tak masuk neraka lain. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Pada suatu hari, dia cerita, Syekh cerita. Dia ambil daripada kisah Nabi dululah. Nabi SAW keluar untuk ke masjid. Baginda SAW melihat orang ramai sedang berjual beli. Tengok banyak orang berjual beli. Kemudian baginda SAW memanggil mereka. Nabi kata, wahai peniaga. Lalu mereka datang kepada baginda SAW. Maka baginda SAW pun berkata kepada mereka untuk mengingatkan mereka tentang sesuatu yang berkaitan dengan perniagaan. Bersama Nabi. Nabi kata, inna tujjara yub'athuna yawmal qiyamati fujjaran illa manittaqallah wa barra wa saddaqa. Maksudnya sesungguhnya para peniaga itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang menderhaka, kecuali orang-orang yang bertakwa di antara mereka dengan melakukan perkara yang betul dan jujur. Baik, peniaga-peniaga ni saya panggil pula ni. Hak tu Nabi panggil, saya panggil pula. Wahai peniaga-peniaga sekalian, hak jaga dalam masjid ni lah. Dah hak tengok dalam YouTube live. Ini 3 hak pertama. Nanti ada banyak lagi ni. Ini 3 pertama hak kita kena ada. Nah, yang pertama takwa. Kita bila di peniaga, kita kena ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ni takut. Artinya arti takwa ialah kita melakukan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya walaupun tak ada orang tengok. Itu takwa. Kalau kita buat, kita tinggalkan benda maksiat sebab orang tengok, orang tak tengok kita buat, tu bukan takwa, tu takwa. Dia bunyi ejaan sama, bunyi lain. Ni takwa, ni takwa. Contoh, dia nak bagi contoh berfaham. Contoh untuk memahamkan benda yang kita tak faham. Tu contoh. Zaman Umar Al-Khattab dulu. Ini kisah niaga. Sebab tu Umar dia nak bagi lesen, saya sebut dah. Dia kena mengaji dulu bab niaga. Di hujung kampung ada 2 beranak, ibu dengan anak perempuan. Mereka ni menjaga jual susu. Susu tak ingatlah, susu kambing ke susu unta, tak kisah, jadi jual susu lah. Suatu hari mak dia masa duk perah susu lah, perah susu masuk dalam baldi lah. Mak dia kata, susu tak apa banyak ni, kita tambah air lah. Bukan orang tahu, tambah air. Susu dapat 2-3 baldi, kita tambah jadi 1 baldi. Mak kata. Anak dia kata apa? Anak dia kata, tak boleh mak. Khalifah Umar sebut tak boleh nipu dalam niaga ni. Anak tu mengaji semekak kali. Tak boleh tipu, Umar tak bagi. Mak dia kata, Umar bukan tahu. Umar duduk KL, kita duduk Kedah.
Dia bukan tahu. Bukan ada CCTV. Buat je lah. Anak dia kata apa? Ya lama Omar tak nampak, tapi Tuhan Omar tu nampak. Tuhan Omar tu Tuhan kita semua lah, Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Omar tak nampak, tapi Allah nampak. Senyap mak dia. Untung hantar nak ngaji sekolah agama. Bolehlah dia nasihat kita sikit-sikit. Nah, kita ni dah tak reti jahil dah. Lepas tu hantar anak sekolah biasa pula, jadi geng keren ni. Dengan anak-anak geng. Tahu tak? Untung hantar sekolah agama ni berebut hari dia nak hantar sekolah agama. Tapi tak cukup tempat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tunggulah kita buka sekolah baru lah, tak ada no. Swasta lu. Baik. Untung anak ngaji agama dia boleh nasihat mak senyap gitu. Tu nama dia takwa. Tak ada siapa tahu, tapi dia tak buat sebab apa? Sebab takwa. Sebab tu kita menjaganya tu, jangan tipu orang. Allah nampak. Pelanggan kita bukan nampak, Allah nampak. Itu takwa kena ada. Nabi pesan. Takwa kena. Nak selamat jaga, yang pertama takwa Nabi suruh. Nah, baik, yang kedua Nabi tahu wa barra ni artinya buat kebaikan. Kalau kita menjaga baik macam mana? Kalau kita nak jual, kita nak gula sekilo, hak jenis timbang lah. Hak jenis dalam paket dah, tak boleh kata parah. Hak jenis timbang. Sekilo apa? Berapa sekilo ni? Aku tak tahu. Kita beli pakai ambil paket, tak tahu harga apa. Bodoh kita, tak tanya. Okay, sekilo kita RM2.50 contoh. Kita timbang sekilo, bagi lebih. Tu barra. Menjaga macam tu. Jaga durian dua, okay, tambah sebiji. Tambah hak elok, tapi tambah hak buruk. Hak bagi free tu lah pahala sebenarnya, pahala besar. Bagilah hak elok, bagi buruk. Yang aku ni tupai. Nak cerita nak bagi hak elok, hak buruknya ada bagi lah. Tak bagi pun tak apa. Allah Akbar, tu tak ngaji, nak bagi hak elok. Hak kita jual tak apalah, hak tu bahagian dunia, kita dapat untung dunia. Hak bagi untung akhirat, hak kita bagi sebiji tu, kecil besar tak kira, janji elok dia boleh makan. Tu barra nama dia. Nah, kita menjaga okey, kira apa? Kira teng, lalu bukan dulu teng kan. Oh, RM9.90. Tu. Sorry, sebelah RM10.10. RM10.10. Tak apa, kita pun keluar duit RM10. Oh, 10 sen tak ada. Buat terik ada dalam kereta. Tak ada 10 sen. Dia keras tu. Dia relax. La ilaha illallah. Wa barra, buat baiklah sekupang je. Alah tak esok ah. Belum sudah. Berniaga bila dia kira RM9.5, RM9. Macam tu berniaga. Tu nama dia wa barra. Buat baik. Allahu Rabbi. Kita hak kita pula. Kira apa? 99. Kira RM10 lah. Kita tu kira RM10. Kita sedekah dia RM1. RM1 pula. Sekupang. Saya pergi makan pun ni dia kira-kira 6 makan 2 orang lah. Tapi tak sampai RM1,000 lah. Apa dia RM68.9. Makan apa tahu 2 orang. Sotong jahat. Oh jahat harga. RM68.9. Saya bagi 70. Saya kata kira 70 lah. Saya kata kira 70. Dia tahu tak boleh start. 65 sudah. Dia bagi balik kat aku duit. Sebab dia kenal aku. Tak kenal tak lagi lah. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, mana kita pula ambil lah 70, kira 70. Saya macam tu lah 70 lah. Itu kita lah baik. Dia bahagian dia, kita bahagian kita. Masing-masing nak buat kebaikan. Bukan untuk banyak mana RM1, RM2 tu. Buatlah kebajikan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi menjaga macam tu. Ni menjaga tidak boleh ada gharar. Ni sekilo apa ni? 180. Okey, 180. Jangan sen noh. Lepas tu berapa kilo tak tahu. Gharar. Pakai agak-agak je. Agak-agak dalam 5 kilo kot. Kena 7 kilo. 1,660. Mula nak viral. Dah mu tak erti dulu. Dua-dua tak ngaji. Dia benda macam tu dia kena jelas lah. Sekilo apa 80. Kilo berapa? Dia berapa kilo?
Kira dah siap-siap. La ilaha illallah. Ni okey tak apa sekilo satu apa okey buat okey buat. Kata ibu natu. Ni matang poi. Yang menjaga tu satu dah menjaga. Bila dia okey sekilo 180, han timah 7 kilo. Hampir habaklah kat depa. Ni tuan, ikan 7 kilo gini-gini harga dia. Ni campur-campur semua harga dia 1660. Setuju? Setuju. Baru buat. Faham tak? Ni dia pun tak bagi tahu. Tu kata menjaga tak reti. Jahil agama. Ni murakau ni. Sampai tak apa. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita kalau makan nak elok gini nak makan kita jenis makan di kedai kita letak tak semua kita pergi kaunter. Berapa abang berapa ni? RM10. Banyak tu tu lagi bagus. Dia taklah macam mas, nasi tak macam mas tak boleh, mas kita ambil, mas kena bagi duit tu. Nasi boleh makan dulu tak apa, dia bukan item riba. Tapi nak elok kita tunjuk berapa RM10, bayar tu pergi makan puas hati sekali ayat. Nah, ada kedai dia ambil harga saja. Okey. Bagi kita balik. Lepas tu kita pergi bayar pula di kaunter. Kedai dia pula bukan tertutup, terbuka. Hujung ni ada, hujung ni ada. Cabut habis dah 3 orang. B tu warna pakai ceng balik. Mudahnya nak nipu. Betul. Tuan-tuan, kalau jenis dia tapi meja, tapi kami akan kira di meja. Saya jenis kira meja ni tak apa sedap. Saya tak makan. Saya letak meja tunggu. Kira. Sat. Cik aku makan, aku tak ingat aku makan apa. Nak cerita ke dia balik. Payah jenis ni. Nah, last kali muka kamera. Ni gambar. Tapi nak ambil gambar tu bagi ada semua lah. Hak bawah nasi jangan bagi ada ayam. Kuih ni atas habis. Perak ambil, dia masuk semua. Berbola ikan 3 biji. Kambing 2 ketu. Ayam seketu. Banyaknya makan. Ambil gambar. Lagi dia habis dah. Ni gambar dah tengok. Dia kata RM25. Tak apa. Ni pakai makan dulu habis dah. Makan apa? Tak apa ingat gambar. Puas hati kan makan gitu. Darah daging ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak puas hati, saya tak puas hati. Sebab tu saya takkan makan sebelum dia datang kira dulu. Nah, kalau dia lambat juga mungkin sibuk ramai orang, kita ambil gambar lah. Kita takut tak ingat, tak sebut nanti makan haram juga kita ni. Kena hati-hati sangatlah bab makan minum ni. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu nama dia wabarra. Wasaddaqa, dan kita jujur. Jujur artinya kita ni lah cakap tu yang ni hak semalam. Yang ni 2 hari lepas dah. Cakap tu. Nah, yang ni ada masalah sini. Kita nak cerita betul apa kecacatan yang ada pada barang yang kita nak jual. Itu nama dia jujur. Hak inilah yang tidak ada pada peniaga. Dia akan cubalah untuk tipu. Nah, macam tu. Baik tuan-tuan, itu 3 hak pertama. Kita baca lagi. Daripada Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW pernah datang kepada kami sedang kami asyik menjalankan aktiviti perniagaan. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarat tujjar iyyakum wal kazib. Ini yang nombor 4. Tadi ingat tadi 3 dah. Yang pertama kena jadi bertakwa, yang kedua banyak buat kebaikan, yang 3 jujur. 3 dah sifat yang kena ada pada peniaga. Tambah hak keempat, hak ni tak boleh ada. Iyyakum wal kadzib. Ingatlah, jangan sesekali kamu berdusta. Kira meniaga tidak boleh al-kazibu. Al-kazibu ni dia tipu pada lidah dia. Ni ori ke tak ni Pak Long? Ori. Benar tu tak ori pun, tapi dia kata ori. Keropok leko ni pada mana Pak Long? Ganung. Tapi dia buat sendiri, tapi dia terenggan. Durian ni daripada mana? Durian ni daripada derga. Contohlah, ni pernah banyak berlaku lah. Contoh kata derga ni tempat durian. Contoh, satu kedah ni kenal durian, kalau dia dah derga memang sedap. Isi dia liat, tebal, kuning,
Kalau derga punya contoh, tapi derga tak ada durian pun. Contoh tak apa buat kat sana tak apa. Tiba-tiba kita pergi beli durian tu di sik tu. Tanya ni durian mana? Ni durian derga. Dia ambil nama banyak macam tu. Sedangkan durian tu bukan di derga, baling. Dia pibuh derga. Oh, derga gua beli kita pun. Tipu. Ni tipu dengan lidah. Panggil al-kazib, bohong. Ambil kesempatan. Hak ni banyak. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hati-hati nak jaga jujur. Yang kedua, jangan menipu dengan lidah itu. Cakap tu. Seseorang peniaga itu mestilah berwaspada daripada berbohong, kerana berbohong dan berdusta itu adalah penyakit peniaga. Memang penyakit dia. Semua 10 peniaga, 9 tu menipu. Satu nak jumpa jujur ni payah. Berbohong itu akan menarik kepada perbuatan jahat yang akhirnya akan dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Nabi kata hati-hati, jauhi sifat berdusta kerana dia akan membawa kamu kepada kejahatan dan kejahatan akan menarik kamu masuk neraka. Awas, jangan suka bersumpah lebih-lebih. Lagi sumpah itu adalah bohong. Kerana Nabi SAW pernah mengingatkan, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ahaduhum al-munfiku sil'atahu bil halifi al-kazibi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sumpah-sumpah ni Melayu kurang sikit. Tapi kalau Arab tuan-tuan pergi pergi Mesir ke, pergi Saudi ke, wallahi. Baik, maksudnya 3 golongan manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan pandangan rahmat. Dia tidak dapat rahmat Allah. Maksud tidak dipandang itu tidak dapat rahmat. Tidak akan dibersihkan dan disediakan untuk mereka siksaan yang pedih neraka. Siapa mereka 3 ni? Salah seorang di antara mereka ialah orang yang melariskan jualan mereka dengan sumpah dusta. Dia nak bagi laku, dia bersumpah, demi Allah ini original, demi Allah yang ni masih elok. Dia sumpah untuk melariskan perniagaan. Nabi sebut 3, 2 lagi mana? Banyak. Hadis sebut salah satu ni banyak versi. Nah, kalau bersama dengan yang ni, hak 2 lagi ialah al-mannan. Hak nombor 2 al-mannan. Orang yang mengungkit, bila dia bagi dia ungkit. Dia bagi bila masa bagi tu tak gaduh lagi. Bila gaduh ungkit, ni aku bagi ni. Motor hang naik lah, aku bagi tu. Dia ungkit balik. Hilang. Allah tak tengok dah hari kiamat. Dengan ungkit, apa kita dah bagi, selesai. Kita masih berkawan ke, kita bergaduh bermusuh dengan dia ke, jangan diungkit balik apa yang kita dah bagi pada dia. Hak boleh ungkit ni satu pak dengan anak boleh ungkit. Aku jaga hang dia berkecil lagi, sampai lah masuk universiti berapa juta aku habis, hang sanggup sepak aku. Nasi pun ada sepak ni Nabi. Tak apa. Tapi hak lain pada tu tak boleh. Bapak dia ungkit, dia nak bagi anak dia tu kenang balik jasa dia tu. Jaga dia budak kecil lagi, tiba-tiba dah besar ni buang dia pergi rumah orang tua. Tak larat nak jaga. Dia boleh ungkit balik. Aku jaga hang dulu berapa tahun aku jaga hang. Untuk bagi keinsafan pada anak dia. Macam tu. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, al-mannan juga masuk hak kategori 3 ni. Satu lagi al-musbil izarah. Nah, orang yang melabuhkan pakaian lebih daripada buku lali. Tapi dia ada alasan lah, khuyalaan, kerana sombong. Saya dah hurai ke belum? Kalau belum, tunggu tempat dia. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ada hak 3 lain pula. Hadis 3 ni banyak. Syekhun zani, hak Allah tak pandang ni. Syekhun zani, orang yang sudah berkahwin berzina. Hak tu kena rejam. Allah tak pandang dia akhirat. Kalau hak tak nikah tak boleh. Sebab dia tak nikah, dia tak pernah tahu lagi. Sebab tu dia nak ni menikah dah, bini 4 orang dah. Inna pergi rogo orang, pergi berzina lagi. Allah tak pandang. Tak pandang, tak disucikan dan disedia bagi dia api neraka. Hak nombor 2,
Wa malikil kazzab, pemerintah yang menipu rakyat. Allah tak pandang. Yang ketiga, ilun mustakbir, orang miskin sombong. Dah lah miskin, sombong. Miskin dah, masjid tak main, sombong. Siapa tak tahan masjid, sombong. Nah, tak kira lah kaya ke miskin. Kalau kaya tu boleh tahan sebab dia duit banyak dah. Hak ni dah lah miskin. Lepas tu samsing dengan masjid pula. Lalu gitu. Allah tak pandang di hari akhirat. Baik, banyak lagi lah yang berkaitan salah satu, mana bukan tiga, dia banyak sebenarnya. Sebab hadis salah satu ni banyak sangat, tapi disebut orang yang berbeza kategori dia. Baik tuan-tuan, hak kita nak sebut sini ialah orang yang menyaga, dia bila dia nak melakukan perniagaan dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi. Hak Arab mesti wallahi wan nabi, demi Allah dan demi Nabi. Tak boleh sumpah-sumpah ni demi Allah sahaja, wallahi saja. Tak boleh sumpah dengan nama wan nabi, tak boleh. Nah, itu semua yang tak ngaji. Baik tuan-tuan, kepada muslimat yang dirahmati sekalian. Daripada Abu Sa'id katanya, pada suatu hari seorang Arab Badui datang membawa seekor kambing. Maka aku bertanya kepadanya, mahukah engkau menjual kambing ini dengan harga 3 dirham? Lalu dia menjawab, demi Allah, bersumpah, wallahi, dia kata, tidak boleh. Akan tetapi dia menjualnya dengan harga itu. Dia sumpah tak boleh, tapi dia jual balik. Ini masalah. Maka aku ceritakan kepada Rasulullah SAW tentang perkara itu. Sumpah tak nak jual, tapi jual. Dia cerita dengan Nabi. Maka Nabi bersabda, ba'a akhiratahu bidunya. Nabi kata dia telah menjual akhiratnya dengan dunia. Macam tu. Jadi kita duk fikir keuntungan dunia, kita sedang menjual akhirat dengan dunia. Mana akhirat kita boleh dapat kalau kita jujur, kita tak kejar sangat dunia ni. Sambil-sambil jaga juga akhirat. Kita boleh dapat dua-dua, tapi kita tak nak, maka kita jual akhirat dengan dunia. Mana kita tak nak lah, kita jual akhirat, kita ambil dunia. Sampai masjid tak ada sempat pergi menjaga punya pasal. Masjid tak boleh pergi, kuliah tak boleh pergi. Duk nyaga daripada muda sampai tua. Masjid tak ada sampai, sebab apa? Nyaga punya pasal. Kalau macam itulah manusia, maka dia menjual akhirat dengan dunia. Nah, baik tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian. Seterusnya, Nabi sebut, awas, janganlah kamu menipu, kerana sifat tipu adalah terkeluar daripada umat Islam. Hak tadi bohong dengan lidah, tuan. Bohong dengan lidah. Hak ni tipu perbuatan. Nabi lalu satu kedai, Nabi tengok dia menjaga biji-bijian gandum, macam-macam lah, dalam guni. Dia buat tinggi gitu. Nabi pergi, Nabi selok lengan jubah dia. Nabi celup masuk sampai bawah. Nabi bawa naik atas. Nabi kata, ni apa? Di bawah tu basah, mana gandum tu kena hujan. Tapi dia jual juga, dia bubuh. Hak di atas tu elok. Nah, di atas dia yang kering elok, tapi di bawah tu basah. Nabi kata, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, lebih-lebih lagi dalam menjaga ni, bukan umat aku. Nabi tak mengaku umat. Tipu dengan perbuatan, bohong dengan lidah. Kita suka tipu pasal suka. Jual kain suka tak tu. Tu tipu perbuatan, bukan lidah. Lidah dusta, bohong, perbuatan tipu. Kita timbang tak cukup sekilo. Nah, timbang, kita bila kita pegang, saya bila pegang tu rasa macam tak cukup sekilo. Balik timbang rumah memang tak cukup, 800 gram. Saya ada kelebihan mengagak. Saya beli buah-buah tak. Okey, nah 2 kilo. Letak 2 kilo cun. Ada kelebihan itu. Tu tuan tak ada. Lain kali nak macam mana nak selesai masalah Cik Nasir. Cik Nasir dengan tengok saya macam tu, saya takut. Macam nak makan orang tu. Cik Nasir bawa kilo ni. Pelik ya, tak boleh. Okey, beli ni sekilo, timbang kilo saya. Kilo dia aja. Nah, tu nama dia tipu tu. Dia tak guna lidah, perbuatan dia menipu. Lain, nah bohong lain, tipu lain. Tapi kadang-kadang bohong tu tipu juga. Gitu. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Kami hendak sekian. Awas, janganlah mengurangkan timbangan, kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang mengurangkan timbangan. Wailul lil mutaffifin. Bukan surah mutaffifin tu. Neraka wail, neraka khusus
dia dalam jahanam, dalam neraka jahanam tu ada satu lembah khusus nama dia wail. Hak tu untuk geng-geng ni banyak lagi lah, ada lagi hak lain. Nah, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahul. Masuk situ juga. Wail itu dalam neraka jahanam. Nah. Baik. Wailul lil mutaffifin allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun. Bila dia beli barang orang, dia nak buat timbang hak tu lah. Contoh dia toki kedai runcit, bila dia beli barang untuk menyaga, dia tengok betul-betul timbang bagi betul-betul. Tapi bila dia nak jual pada orang, dia tipu timbangan. Itu maksud wailul lil mutaffifin ni. Allah sebut dalam Quran. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Mereka ni tak tahukah mereka akan dibangkitkan semula di hari kiamat. Liyaumin azim, hari yang sangat besar. Mereka ni tak tahu ke hadap tipu-tipu menyaga, tipu timbang, tipu ukur ni. Mereka tak tahu ke yang mereka akan dibangkitkan semula di hari akhirat nanti. Nah, jadi kena ingatlah. Bila kita buat kerja ni, kita kena ingat, kita bukan mati jadi tanah. Kita mati akan dibangkitkan semula dan akan disoal apa yang kita buat. Maka hati-hati. Baik, seterusnya, awas janganlah menyorokkan barang bertujuan untuk meninggikan harga. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kelak akan menyuci tangan daripada perbuatan tersebut. Ini satu sastra, cuci tangan, faham lah, cuci tangan. Mana tak beli hang punya pasal, hang tanggung sendiri itu cuci tangan. Baik, tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian, monopoli menyorok harta barang. Kita hari ni kalau kita cari barang tu tak ada. Pergi kedai ni tak ada. Pergi kedai ni tak ada. Depa kata stok habis. Pergi kedai ni dia kata stok habis. Tunggu 2 minggu dia keluar confirm harga naik. Tu Cik Aziz. Betul, harga akan naik. Hati-hati. Bila barang tak ada di pasaran, dia ada tapi depa sorok. Sebab depa dapat maklumat harga naik. Tunggu seminggu 2, bila harga baru naik, dia akan keluar berlambak-lambak. Dulu tak ada, lo bertimun-timun. Ini nama dia monopoli. Jahat sungguh menyaga ni tuan-tuan. Semua muslimat yang dirahmati, dia sedangkan dia beli dulu harga lama, jual lah harga tu. Harga baru tu kira baru belilah pula. Patut bila kita ada stok lama, biar harga naik pun kita jual harga hak kita belikan dulu lah harga lain. Kita jual harga tu lagi. Tu menyaga. Habis stok hak lama kita beli barang baru sebab dia mahal. Baru kita jual harga baru. Ni dak. Harga hak dia beli hak lama dulu, dia jual harga baru. Nampak je saya? Cik Sim menyaga orang, berhenti menyaga. Tak padan kena masuk neraka, tak padan. Tak padan. Dapat 1 bilion sebulan pun tak padan. Tak yalah tak padan. Berhenti menyaga lah buat kerja lagi. Pada jenis tu punya kerja. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jangan buat monopoli. Jual tu harga lama. Ada kedai-kedai bagus gitu. Dia kata, harga tak naik. Saya harga ni saya beli dulu, modal dia hak dulu lah. Saya jual harga dulu juga. Habis yang ni beli baru harga lain, baru saya akan jual harga baru. Tu menjaga macam tu. A punya A+. Hak ni lah ahli syurga ni, hak Nabi sebut Al-Amin, yang amanah, yang akan duduk dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul di padang mahsyar. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, harga barang naik ni. Tengok tadi tu dia hak RM7 jadi RM16. Oh, tepuk dahi tu. Lemu dengan naik harga. Naik harga apa? Tak naik. Law apa? 38. Minggu depan 42. Aduh, ayam ni harga naik lah ni. Sayur nak naik. Allahu Rabbi. Baik, tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, last sekali. Awas janganlah melakukan riba dalam jual beli, kerana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tangan. Makna lepas tangan jugalah daripada perbuatan itu. Dinyatakan di sini sebuah hadis yang dipetik berkaitan dengan riba. Dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zinyatan. Maksudnya 1 dirham daripada wang riba, kita kata sekupang lah. Sekupang hak kita untung daripada riba tu yang dimakan oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya hukum tak boleh, ianya adalah lebih berat daripada 36 kali berzina. Nak hurai hadis ni pun masa tak ada dah. Jadi dia sebut ni, hal ini akan dibincangkan secara terperinci
dan panjang lebar dalam bab muamalat. Nanti kita akan masuk bab muamalat, kita akan bincang dengan panjang lebar bab riba ini insya-Allah. Nah, riba bagi dua, riba jual beli dan riba hutang. Kita akan bahas di tempat yang nanti insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selesai, nanti 2 minggu lagi kita akan sambung tajuk bekerja di jabatan atau sebagai pegawai. Kita nak jadi pegawai kerajaan kan boleh ataupun tidak, kita akan bincang minggu depan. 2 minggu lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una mahruman wala matrudan wala mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.